Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haris Suhaimi di dalam My Trust Invest. Pada kali ini saya nak berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan apa itu dana unit amanah ataupun disebut sebagai unit trust. Baik, pada kali ini saya nak berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan dana unit amanah ataupun kita sebut sebagai unit trust. Dan apa dia dana unit amanah ini? Ada yang mungkin pernah dengar, mungkin ada yang tahu tapi tak tahu dengan jelas. Okey. Jadi pada kali ini saya nak berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan dana unit amanah ini. Baik, sebelum itu saya memperkenalkan diri saya Muhammad Haris bin Suhaimi dan saya perunding unit amanah sepenuh masa di bawah Public Mutual Berhad. Baik, apakah dana unit amanah? Saya akan kongsikan dalam penerangan pada kali ini, perkongsian pada kali ini berkenaan dengan definisi dana unit amanah, struktur dana unit amanah, kelebihan dan kekurangan dana unit amanah dan juga kaedah dan juga potensi pelaburan di dalam dana unit amanah ini. Baik, definisi dana unit amanah ini adalah satu skim pelaburan kolektif yang mana membolehkan pelabur-pelabur yang mempunyai objektif pelaburan yang sama membuat satu pengumpulan dana yang akan digunakan untuk dilaburkan di dalam portfolio security ataupun aset lain dan akan diuruskan oleh pengurus pelaburan profesional. Di antara objektif pelaburan yang sama ini, kita ada tiga objektif utama pelaburan dana unit amanah itu, iaitu yang pertama sekali adalah capital growth, yang kedua adalah income, dan yang ketiga adalah kita gabungkan di antara keduanya, itu capital growth dan juga income. Baik, seterusnya saya nak tunjuk struktur dana di unit amanah ini. Yang pertama sekali, kita ada pelabur atau pemegang unit yang akan kumpulkan simpanan mereka, kumpulkan pelaburan mereka dan masukkan di dalam satu dana, yang mana dana ini akan ditetapkan objektif pelaburan yang tertentu, sama ada capital growth, income ataupun capital growth dan income. Dan dana ini mempunyai pemegang amanah yang akan memegang aset pelabur bagi pihak memegang amanah aset pelabur bagi pihak mereka, dan mempunyai pengurus dana daripada syarikat pengurusan unit amanah ataupun unit trust management company, UTMC, sebagai contoh Public Mutual. Dan pelaburan dana ini akan dibuat pelaburan ke dalam instrumen-instrumen pelaburan yang sesuai dengan objektif pelaburan dana tersebut, sama ada equity, bond ataupun pasaran wang. Dan daripada pelaburan ini akan menjana keuntungan modal dan juga menjana pendapatan, dan keuntungan modal dan pemberian pendapatan ini akan dipulangkan kembali kepada pelabur dan juga pemegang unit. Dan apa yang saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan syarikat pengurusan unit amanah ini, syarikat ini adalah syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security dan juga berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Jadi
dana unit amanah ini adalah satu industri yang highly regulated ataupun mempunyai seliaan yang tinggi di dalam urusan pelaburan di dalam dana unit amanah ini. Baik, saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan keuntungan modal dan pemberian pendapatan ini. Mungkin ada yang tak pernah tengok bagaimana dana unit amanah ini. Sebagai keuntungan modal ini apabila kita beli satu unit amanah ini bernilai 25 sen sebagai contoh, dan apabila dana unit amanah itu, harga unit amanah tersebut meningkat, sebagai contoh kita ambil 50 sen dan kita jual, daripada situ kita akan dapat keuntungan modal tersebut, iaitu daripada sebagai contoh ini 25 sen keuntungan yang kita dapat, iaitu lebih kurang dalam 100% keuntungan. Dan satu lagi keuntungan daripada unit amanah ini, iaitu pemberian pendapatan. Bergantung kepada dana unit amanah tersebut, kita ada tahunan, duit tahunan dan juga sampingan. Bagi dana-dana yang berobjektifkan capital growth, kebiasaannya pemberian pendapatan ini adalah sampingan sahaja. Jika ada, pihak pengurusan akan bagi. Tapi jika tidak ada, jadi kebiasaannya tidak ada pemberian pendapatan. Baik, untuk kelebihan dana unit amanah ini, suka untuk saya kongsikan di dalam dana unit amanah ini. Yang pertama sekali adalah kepelbagaian aset pelaburan. Kita ada equity, kita ada bond dan juga kita ada money market, yang mana aset-aset pelaburan ini mempunyai kekuatan dan kelebihan masing-masing. Yang kedua adalah pendedahan pelaburan melalui dana unit amanah ini. Dalam satu dana, pelaburan boleh dibuat di dalam beberapa sektor, dan juga pelaburan boleh dibuat di dalam beberapa negara. Yang ketiga adalah pengurusan profesional. Dana unit amanah ini diuruskan oleh pihak-pihak pengurusan profesional, terutama pengurus dana yang mempunyai tauliah dan sijil kelayakan yang sesuai. Yang keempat adalah kecairan. Kecairan ini dalam sudut mudahnya untuk dijual kembali untuk dapatkan modal pelaburan. Sebagai contoh, hari ini kita laburkan 100,000, jika esok kita nak jual balik unit amanah tersebut, kita boleh terus jual dan dapatkan kembali modal kita. Itu dalam sudut kecairan. Berbanding kita lihat pelaburan instrumen pelaburan yang lain, seperti hartanah, yang mana apabila kita membuat pelaburan di dalam hartanah tertentu, biasanya untuk kita jual balik mungkin paling kurang minimum kita perlukan masa 6 bulan hingga setahun untuk kita dapat balik pelaburan yang dibuat. Yang seterusnya adalah kemudahan transaksi, yang mana transaksi pelaburan cukup mudah untuk kita buat di dalam dana-dana yang ada. Yang seterusnya, kos pelaburan rendah. Melalui pelaburan dana unit amanah ini, kos pelaburan boleh dilakukan serendah RM100 sahaja. RM100 sahaja, berbanding pelaburan yang lain yang susah untuk kita dapat buat pelaburan dengan modal yang rendah. Yang terakhir adalah kaedah ringgit cost averaging, yang mana dana unit amanah ini kita boleh gunakan kaedah ringgit cost averaging ni untuk buat pelaburan, yang mana kita boleh tetapkan pelaburan minimum bulanan di dalam dana-dana yang kita pilih dengan minimum saja, mungkin RM100, mungkin RM200 secara tetap, secara bulanan.
saya ada 3 kekurangan bagi dana unit amanah yang saya nak kongsikan kepada anda. Yang pertama sekali, risiko pelaburan. Okey. Melalui dana unit amanah ada terdapatnya risiko pelaburan berbanding kita buat simpanan dalam akaun simpanan, yang mana dana unit amanah ini terdedah kepada risiko turun naik pasaran saham dan juga pasaran bond dan money market. Yang kedua adalah tiada kuasa memilih saham. Bagi dana-dana unit amanah equity, bergantung kepada pengurus dana tersebut untuk laburkan di dalam saham-saham tertentu yang difikirkan sesuai mengikut objektif dana tersebut. Jadi kita sebagai unit holder, pemegang unit, tidak ada kuasa untuk memilih mana-mana saham untuk dilaburkan. Yang ketiga adalah charge dan yuran. Berbanding simpanan akaun simpanan biasa, apabila kita buat pelaburan dalam dana unit amanah, terdapatnya charge dan yuran yang dikenakan. Baik, bagi kaedah pelaburan dalam dana unit amanah ini, ada 3 cara yang kita boleh buat, iaitu tunai sekaligus, tunai bulanan, dan juga melalui skim pelaburan ahli KWSP, yang mana pelaburan ini dibuat menggunakan simpanan di dalam akaun 1 KWSP. Okey. Untuk sekaligus, sebagai contoh, kita dah ada modal yang banyak, sebagai contoh 300,000, 400,000. Jadi kita boleh terus gunakan 300-400,000 tersebut untuk masukkan di dalam dana-dana yang sesuai dengan objektif pelaburan kita. Tetapi jika kita tak ada modal, mungkin tak ada modal, 5,000, 10,000 kita tak ada, kita juga boleh buat pelaburan secara bulanan. Mungkin kita boleh buat simpanan pelaburan dalam RM300, RM500 sebulan. Jadi kita boleh buat pelaburan secara bulanan di dalam dana-dana yang tertentu. Yang ketiga, skim pelaburan ahli KWSP, ada kebenaran daripada KWSP untuk kita keluarkan sebahagian daripada simpanan akaun 1 KWSP tersebut untuk kita laburkan di dalam dana unit trust, yang mana kita boleh dapat peluang untuk kembangkan lagi simpanan tersebut di dalam, dan mempunyai potensi pulangan yang lebih tinggi daripada dana unit trust. Yang terakhir sekali, apa yang saya nak kongsi pada hari ini adalah potensi pulangan dana unit amanah ini. Sebelum kita melabur, kita perlu kita boleh agak apa potensi pelaburan di dalam dana unit amanah ini. Dan saya ingatkan, prestasi pulangan yang lalu tidak menggambarkan pulangan pada masa hadapan. Baik, saya ada 5 dana yang saya nak kongsi dengan anda semua di bawah syarikat pengurusan dana unit amanah public mutual, yang mana dana-dana ini memberikan pulangan yang bagus kepada pelabur. Yang pertama sekali adalah Public Asia Ethical Fund. Public Asia Ethical Fund, yang mana pelaburan ini dibuat di luar negara, fokus kepada kawasan regional Asia, yang memberikan pulangan sebanyak 165.25% untuk 10 tahun, yang mana annualized return adalah purata pulangan adalah 10.23% setahun. Yang kedua adalah Public Islamic Asia Leaders Equity, yang mana dana ini juga adalah dana pelaburan asing yang memberikan pulangan sebanyak 159.36%, yang memberikan annualized return sebanyak 9.99% setahun. Yang ketiga, Public Islamic Asia Dividend Fund, yang ni adalah dana yang fokus kepada pendapatan ataupun income,
yang memberikan pulangan sebanyak 151.62% untuk 10 tahun, yang mana annualized return adalah sebanyak 9.66% setahun. Yang keempat, yang ini dana domestik, pelaburan domestik, Public Islamic Select Treasure Fund, yang mana memberikan pulangan sebanyak 117.79% untuk 10 tahun, yang mana annualized return adalah sebanyak 8.09%. Dan yang terakhir adalah Public Islamic Treasure Growth Fund, yang mana dana ini adalah dana domestik yang memberi pulangan sebanyak 107.85%, dan annualized return adalah sebanyak 7.58%. Dan kesemua dana-dana yang saya kongsikan ini adalah dana yang diluluskan oleh pihak KWSP untuk digunakan pelaburan daripada akaun 1 KWSP, dan juga semua dana-dana ini adalah dana patuh syariah. Jadi itu saja apa yang saya boleh kongsikan pada kali ini berkenaan dengan dana unit amanah dan potensi pulangan daripada dana unit amanah ini. Dan jika anda mempunyai sebarang persoalan ataupun pertanyaan, boleh terus komen di video ini, dan jika anda ingin dapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan dana unit amanah, boleh pergi ke portal MyTrustInvest di www.mytrustinvest.com, dan anda boleh dapatkan maklumat-maklumat lanjut berkenaan dengan pelaburan dana unit amanah di MyTrustInvest. Sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.